Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Ustaz Muhammad Noor Azri bin Zaini dan rakan-rakan yang lain. Alhamdulillah, di kesempatan ini dapat kita dipertemukan bagi saya menyiapkan tugasan persembahan video di dalam melengkapkan tugasan bagi subjek CTU 552 Falsafah dan Isu Semasa. Sebelum bermula, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Azri bin Izhar. Nombor pelajar UiTM saya ialah 2020803166. Saya merupakan seorang penuntut separuh masa di dalam program Asia 244 Bachelor in Physiotherapy EPJJ. InsyaAllah pada hari ini saya akan mempersembahkan satu topik mengenai satu aliran falsafah di dalam zaman Cina kuno iaitu Mohism. Bagi membahaskan topik Mohism pada hari ini, saya telah memecahkan persembahan saya ini kepada beberapa bahagian. Bahagian 1, pengenalan. Mohism adalah gerakan falsafah, sosial dan keagamaan yang berpengaruh semasa era Warring States di zaman Cina kuno. Mohism berasal dari ajaran Modi atau Mozi atau Master Mo, di mana nama falsafah ini diambil. Mozi dan pengikutnya dipanggil Mohis memulakan hujan falsafah dan debat di China. Mereka adalah golongan pertama dalam peradaban China yang melakukan pencarian reflektif dalam mencapai satu objektif moral. Mereka mengemukakan langkah dan hujahan bagi pandangan mereka, walaupun hujahan mereka banyak berdasarkan pada andaian yang meragukan dan simplistik. Mereka adalah golongan pertama di dalam tradisi China yang terlibat melakukan perbuatan ini, sama seperti Sokrates di zaman Greek kuno. Mohis merumuskan teori etika dan politik eksplisit pertama Cina dan memajukan bentuk konsekuensialisme terawal di dunia. Satu versi yang sophisticated berdasarkan sejumlah nilai intrinsik yang diambil sebagai konstitutif kesejahteraan manusia secara kolektif. Mohis mengamalkan langkah yang pragmatik terhadap bahasa dan pengetahuan selain membina teori argumen secara analogi. Mereka memainkan peranan penting di dalam membentuk banyak konsep-konsep andaian dan isu falsafah Cina klasik. Elemen penting dalam pemikiran Mohism adalah pembelaan kesatuan etika dan politik yang menekankan keprihatinan menyeluruh kepada semua. Mohism menganggap masyarakat akan mengambil tindakan berdasarkan apa yang dirasakan mereka benar. Jadi, dengan pendidikan moral yang baik akan menghasilkan normal masyarakat yang betul. Mereka juga percaya kepada kuasa perbincangan dan diplomasi bagi menyelesaikan masalah etika. Langkah mencari jawapan dapat dilakukan dan ditemukan melalui proses penyelidikan. InsyaAllah, kita akan membahaskan kesemua ini dalam bab seterusnya. Bahagian 2, sejarah dan pengasas. Mohism bercambah dari ajaran Mozi atau Master Mo. Namun, siapakah susuk tubuh yang bernama Mozi ini? Tidak banyak maklumat mengenai riwayat hidup individu ini di dalam sejarah. Para sejarah moden percaya Mozi hidup pada lewat abad 5 BCE hingga ke awal abad 4 BCE. Melalui satu rekod dinasti Han dipanggil Shiji, memberitahu kita bahawa Mozi merupakan seorang pegawai di negeri Song dan beliau hidup sama ada sezaman ataupun selepas seorang lagi tokoh falsafah Cina terkenal Confucius yang mati pada 479 BCE. Nama kedua-dua tokoh ini sering ditemukan dalam teks-teks dinasti Qin dan Han sebagai dua tokoh guru moral semasa era Warring States di China. Melalui sumber-sumber awal, Mozi dikatakan seorang rakyat di negeri Lu, Shandong moden kini. Secara tradisinya, beliau membesar dengan mempelajari ajaran Confucius tetapi akhirnya mengambil tindakan menentangnya. Seperti ahli-ahli falsafah lain pada era tersebut, Mozi telah mengembara ke negeri-negeri lain bagi mempersembahkan idea dan falsafah politiknya di hadapan pemerintah negeri-negeri tersebut dengan harapan mendapat jawatan di dalam kerajaan. Mozi dikatakan berasal dari golongan berstatus sosial yang rendah. Ini dibuktikan dengan satu ayat di dalam kitab The Mozi yang merekodkan keengganan Maharaja Hui dari negeri Chu yang menolak satu sesi perjumpaan dengan Mozi kerana perbezaan status sosial yang ketara. Terdapat beberapa anekdot dalam kitab Mozi yang menggambarkan beliau sebagai pakar pertukangan dan jurutera ketenteraan. Mozi dikatakan merupakan seorang artisan kerana banyak memberi contoh-contoh pertukangan dalam karyanya. Mozi merupakan satu individu yang berpengaruh hinggakan pada satu tahap fahaman Mohism telah menjadi pencabar utama kepada Confucius. Malah terdapat perdebatan yang menyatakan bahawa Mozi bukan Confucius yang layak menerima gelaran ahli falsafah pertama Cina. Ini kerana Mozi lah yang pertama membawa konsep
yang menyatakan pematuhan terhadap tradisi semata-mata tidak membuktikan kebenaran moral seseorang. Sebaliknya, mengadakan usaha mencari jawapan dengan mempersoal sesuatu dengan hujah dan perbincangan. Pada lewat abad keempat BCE, para pengikut Mohis telah menulis risalah Cina terawal mengenai ilmu logik selain beberapa karya dalam aspek geometri, optik dan mekanik. Bab 3. Ciri-ciri fahaman Mohism. Di dalam bab ini, kita akan membincangkan ciri-ciri utama ajaran Mohism yang terdiri daripada ideologi utama, kitab rujukan mereka dan ciri gerakan fahaman ini. Yang pertama, kita akan membincangkan ideologi Jian Ai ataupun Universal Love dan Cinta Sejagat. Ideologi cinta sejagat adalah premis utama Mozi mengutuk tindakan peperangan dan membalas hujaan Confucius mengenai konsep cinta berbudi pekerti mereka. Melalui ideologi ini, Mozi cuba menggantikan budaya orang Cina yang terikat dengan struktur keluarga dan berpuak yang rigid. Dalam hal ini, Mozi mendebatkan ajaran Confucius yang menyatakan bahawa adalah wajar seseorang itu mengambil berat terhadap orang lain pada tahap-tahap berbeza berdasarkan hubungan seseorang. Menurut ideologi Jian Ai ini, cinta seharusnya tidak mendiskriminasi dan tidak bersyarat dan ianya wajar diberi dan diterima secara universal tanpa mengira sebarang ikatan. Ini akan memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak, pihak yang mencintai dan yang dicintai. Kegagalan untuk mencintai secara universal akan mengakibatkan kemelut sosial. Istilah I kemudiannya telah diadaptasi dalam ajaran Buddhism yang merujuk pada cinta yang penyayang dan membara dan dianggap sebagai salah satu keinginan asas. Yang kedua, Kitab The Mozi. Sumber utama bagi pemikiran Mozi adalah himpunan teks-teks yang dihimpun ke dalam sebuah kitab yang dipanggil The Mozi. Kitab ini bukanlah hasil tulisan Mozi, namun adalah himpunan karya-karya para pengikutnya. Kitab ini mengandungi perbincangan mengenai falsafah, anekdot kehidupan Mozi, karangan dan dialog-dialog. Terdapat 10 karangan di dalam kitab ini yang menunjukkan 10 doktrin ajaran Mozi. 3 versi bagi setiap karangan tersebut berkemungkinan mewakili 3 mazhab Mozism. Walaupun teks ini bukanlah karya Mozi, namun buku ini bolehlah diangkat sebagai mewakili perlambangan doktrin Mohism. Yang terakhir sekali, gerakan Mohism. Mozi mengasaskan satu gerakan komuniti ketenteraan dengan capaian geografi yang luas. Gerakan ini diselia oleh seorang mahaguru ataupun juzi. Para pengikut Mozi dapat dikenal dengan komitmen mereka terhadap 10 tesis ajaran Mozi. Setiap pengikut akan mengikuti satu tempoh pembelajaran dan latihan. Mereka kemudian menggembara ke negeri-negeri sekitar bagi mencari jawatan dalam kerajaan ataupun dalam tentera. Setiap pengikut diminta menyumbangkan dana kepada gerakan dan kegagalan melaksanakan tugas akan menyebabkan mereka dibuang. Mohis komited kepada idea kedudukan sosial yang aman dan harmoni. Mereka berpendapat pertahanan yang kukuh penting bagi keselamatan sebuah negeri. Maka tidak peliklah jika ada setengah pengikut Mohis telah menjadi pakar dalam aspek pertahanan kota dengan memberi bantuan dan kepakaran kepada negeri-negeri yang telah diserang atau menghadapi ancaman serangan. Seterusnya, kita akan membincangkan 10 doktrin utama Mohism. Melalui kitab The Mozi, Mohis mempersembahkan koleksi 10 doktrin utama yang dibagikan kepada 5 pasangan. 10 doktrin ini ditemui dalam 10 set yang mengandungi 3 karangan dan ianya telah menjadi teras fahaman Mozi. Isi doktrin ini boleh disimpulkan seperti berikut. Yang pertama, mengutamakan yang layak dan mengikut ke atas. Tugas membina moral masyarakat adalah tanggungjawab pemerintah. Rakyat harus diberikan contoh teladan yang baik dari pemimpin sosial dan politik dengan memandang ke atas. Sebuah kerajaan hendaklah bersifat berpusat, negara birokratik yang dipimpin oleh raja yang soleh selain dibantu pegawai-pegawai yang layak. Pelantikan pegawai hendaklah mengutamakan kelayakan dan merit moral individu, bukan berdasarkan status atau kedudukan. Yang kedua, penjagaan inklusif dan mengecam pencerobohan. Bagi mencapai ketertiban sosial, masyarakat hendaklah mengambil berat kebajikan sesama sendiri secara inklusif. Pencerobohan ketenteraan adalah sama seperti kesalahan membunuh dan merompak. Tindakan pencerobohan bagi tujuan peribadi akan merugikan masyarakat roh dan syurga. Ketiga, bersederhana dalam penggunaan dan kesederhanaan penggembumian. Untuk menjaga kebajikan rakyat, pembelanjaan yang sia-sia hendaklah dihentikan.
Seseorang yang baik, yang dipanggil Ren, akan mengelak dari membazir pada proses pengebumian yang mewah dan suasana berkabung yang panjang. Seterusnya, di bawah niat syurga dan memahami roh, syurga adalah ejen moral teratas dan termulia dan harus dihormati. Syurga memberi ganjaran kepada mereka yang mematuhi niatnya dan menghukum kepada mereka yang menolak. Ketertiban sosial dan moral dapat ditingkatkan dengan menggalakkan kepercayaan kepada roh dan semangat. Akhir sekali, mengutuk muzik dan mengutuk fatalisme. Insan yang baik akan menentang hiburan muzik yang berlebihan kerana ianya perbuatan membazir. Sebaliknya, dana tersebut boleh digunakan untuk kesenangan orang kebanyakan. Fatalisme bukanlah rem. Ini akan mengganggu usaha ke arah kekayaan ekonomi, populasi yang besar dan susunan sosial. Fatalisme dianggap gagal memenuhi kriteria justifikasi dan wajar ditolak. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, fatalisme bolehlah dimaksudkan sebagai kepercayaan perjalanan hidup manusia ditentukan oleh nasib semata dan ianya di luar kawalan manusia. Seterusnya, kita akan membincangkan matlamat ajaran Muhyiz. 10 doktrin yang telah dibincangkan tadi boleh diangkat untuk mewakili keseluruhan doktrin Muhyiz. Doktrin tersebut merupakan metod lisan atau linguistik bagi jalan fahaman Muhyiz bagi mencapai konsep moral yang benar. Antara cara Muhyiz mengaplikasikan jalan mereka adalah dengan konsep moral yang benar yang dipanggil Yi atau Ren Yi. Bagi Muhyiz, kedudukan yang benar tercapai apabila yang benar memerintah, dipanggil Yi Zheng. Bukan yang berkuasa memerintah, dipanggil Li Zheng. Yi Zheng dicapai apabila individu atau kumpulan memperlakukan diri mereka dengan cara yang betul secara moral. Di sini kita dapat melihat Muhyiz cuba mempromosikan kesejahteraan masyarakat yang dicapai dengan keadilan sosial dan politik. Kedua, doktrin Muhyiz secara khusus menyatakan tentang sikap moral berbanding perwatakan moral. Walaupun lebih tepatnya, objektif utama penilaian moral dalam doktrin Muhizm biasanya merupakan cara tingkah laku atau polisi dan bukannya tindakan individu. Seiring dengan fokus terhadap sikap ini, konsep-konsep kebajikan atau kualiti yang sama dalam teks Confucius sering dibahaskan. Ketiga, Muhyiz berpandangan seseorang yang benar moralnya akan berbeza secara konsep dengan adat dan tradisi. Antara hujah yang dibawa Muhyiz boleh dijumpai dalam bab pembaziran dalam proses pengebumian. Dalam bab ini, Muhyiz membahaskan antara amalan pengebumian golongan elit dan suku-suku kaum pedalaman. Golongan elit yang mengamalkan proses pengebumian yang terperinci dan adat berkampung yang panjang menganggap proses pengebumian yang ringkas oleh puak-puak pedalaman sebagai tidak bertamadun dan tidak bermoral. Muhyiz membahas walaupun amalan pengebumian yang terperinci diamalkan oleh golongan elit tidak bermakna mereka berada di pihak yang benar. Asalkan saja adat itu wajib bagi suatu komuniti, lebih ringkas proses tersebut lebih baik. Kemudian kita beralih kepada kesan aliran Muhizm. Muhizm tidak pernah mencapai kedudukan yang dominan dalam peradaban Cina, meskipun semasa era kegemilangannya iaitu pada abad ketiga dan keempat BCE. Namun falsafah mereka telah banyak diadaptasi dan disadur ke dalam gerakan falsafah lain. Ini dibuktikan dengan pernyataan dari tokoh Confucius, Mencius, yang berkata, pernyataan Modi dan Yang Zhu memenuhi dunia. Walaupun sumbangan mereka selalu diremehkan dalam karya-karya Cina yang berat kepada Confucius, banyak pembaruan yang dibawa Muhizm yang harus diakui. Muhizlah yang pertama mengadakan kerangka teori bagi ilmu logik, teori politik, epistemologi dan etika kehidupan. Tokoh-tokoh seperti Mencius, Zunzi, Taoist dan mengikut legalis semuanya terpengaruh dengan idea Modi. Sama ada mereka mencedok terus atau memberi reaksi terhadap ujahan Modi di dalam teks-teks mereka. Salah satu bukti ketinggian status Muhizm adalah apabila para pengkritiknya sendiri meletakkan namanya sebaris dengan fahaman Confucius Ru dalam satu blog yang dipanggil Rumo apabila membahaskan tentang dua sekolah moral berlandaskan kebajikan dan kebenaran. Fahaman Confucius sendiri berhutang banyak kepada Muhizm bagi tanggapan moralnya yang menyeluruh. Frasa penjagaan inklusif mula muncul dalam teks-teks Confucius pada penghujung era Warring State. Antara contoh ialah
Gong Sun Hong, seorang pendukung Confucius di era dinasti Han yang telah menerangkan aspek kebajikan Ren dengan terperinci menggunakan terma mohis, iaitu memperluas manfaat dan melengkapkan kemudaratan dan menyayangi secara inklusif tanpa berpihak-pihak. Pemikiran logik mohis telah mempengaruhi teknik berdebat ramai pemikir Cina awal. Visi mohis tentang kebajikan masyarakat dan sistem merit telah membentuk falsafah politik dan polisi bagi dinasti Qin dan Han. Melalui cara ini, ideologi Mohism telah terselamat hingga ke awal zaman imperialisme, hasil dari proses saduran ke dalam tradisi falsafah Cina yang lain. Seterusnya, kita akan mengkaji kemerosotan Mohism. Selepas penyatuan Cina di bawah dinasti Qin, pengaruh Mohism semakin menurun dan akhirnya lenyap pada pertengahan era dinasti Han. Apabila Konfusianisme diangkat sebagai doktrin negara pada tahun 136 BCE, sekolah-sekolah Modi telah diabaikan dan teks mereka tidak lagi dibaca. Banyak faktor yang menyumbang kepada kejatuhan dan hilangnya fahaman Mohism dalam sejarah. Ada yang mencadangkan ini berlaku kerana proses unifikasi negara Cina apabila para penggerak Mohism tidak lagi dapat memberi khidmat kepada negeri-negeri kecil bagi skil kepakaran mereka sebagai tukang mahir dan pakar pertahanan kota. Namun, faktor yang lebih nyata ialah Mohism sendiri telah tidak relevan di mata masyarakat. Ini terjadi apabila aspek-aspek menarik ajaran Mohism telah disadur ke dalam banyak ajaran yang berseteru. Antara contohnya ialah pengubahan doktrin etika Mohism yang diserap Confucianism. Ciri-ciri utama falsafah politik mereka telah dikongsi dengan kebanyakan pemikir falsafah yang lain dan idea penentangan terhadap peperangan tidak lagi wujud, hasil dari proses unifikasi Cina yang aman. Sebagai kesimpulan, saya menyimpulkan tidak menafikan tentang sumbangan Mohism dalam rangka wacana falsafah Cina klasik. Walau bagaimanapun, kerana tidak membuat perubahan seiring dengan zaman, ajaran Mohism akhirnya telah pupus ditelan zaman. Di sini, saya telah menyediakan sumber-sumber rujukan saya dalam menyiapkan persembahan video ini. Sekian saja persembahan video saya mengenai topik Mohism. Diharap kita semua dapat mempunyai sedikit sebanyak ilmu yang bermanfaat melalui topik yang telah saya hidangkan sebentar tadi. Saya memohon beribu kemaafan di atas sebarang kekurangan atau kesilapan bahasa sepanjang persembahan saya. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.